Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih atas apa yang kita sebut sebagai suatu permintaan supaya tazkirah kita pada pagi ini kita bincang satu tajuk yang berkait dengan strategi dalam perang Badar, tetapi ada kaitan yang sangat rapat dengan Ramadan. Jadi sebelum kita bincang berkait dengan strategi perang Badar, maka ada 3 poin utama dalam mukaddimah yang ringkas ini. Yang pertama berkait dengan puasa. Umat Islam telah melakukan puasa sebagai suatu ibadat rukun sejak daripada 1433 tahun dulu. Sekarang ini 1434, dan puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, berarti 1433, hampir begitulah. Dalam satu jangka masa umur yang sangat panjang. Sedangkan dalam Islam ini satu perkara yang sangat penting. Ramadan ini, puasa ini satu perkara yang sangat penting, menjadi rukun yang utamalah dalam Islam. Maka apakah matlamat dan objektif yang telah diperlukan dalam puasa telah tercapai dengan baik ataupun tidak, yang perlu kita mengkaji setiap masa. Baik, persoalan yang timbul, kenapa Allah meletakkan perang Badar, iaitu perang pertama, dalam Ramadan? Itu soalan. Kenapa Ramadan dijadikan satu masa ataupun suatu tempat, suatu bekas untuk melaksanakan tugas yang besar bagi orang Islam, iaitu perang Badar? Dan kalau kita tahu bahawa, kita telah maklum bahawa peristiwa di antara peristiwa yang sangat penting pada masa Nabi SAW ialah peristiwa perang Badar. Sebab ini suatu pemisah antara sama ada Islam akan terus hidup ataupun Islam terus berkubur. Perang Badar, kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah SWT Badar kalah di kalangan orang Islam, maka tak adalah, habis. Ditakdirkan kalau Nabi wafat kerana dibunuh atau sebagainya, atau apa-apa, para sahabat yang besar-besar mati, maka habis, Islam akan terkubur. Dengan sebab itu Badar itu sangat penting, pemisah antara mati ataupun hidup dalam perkembangan dakwah Islamiah. Jadi diletak apa itu Badar, diletak dalam bulan Ramadan. Sebab kalau kita lihat antara kedua-dua, banyak persamaan antara perang dengan Ramadan. Perang banyak melibatkan ganjaran akhirat, terutamanya syahid. Artinya mementingkan akhirat daripada dunia. Dunia dikurangkan, yang penting perlu dicapai ialah akhirat. Dan dalam Ramadan sama, banyak ditawarkan ganjaran-ganjaran untuk diambil peluang oleh setiap orang Islam, terutamanya ganjaran akhirat. Adapun dunia ini hanya diambil untuk sekadar hidup sajalah. Pada Ramadan disekat banyak kemahuan dunia dan dibuka seluasnya kemahuan ataupun kepentingan akhirat. Itulah yang terdapat pada perang, terutamanya perang Badar.
Itu persamaan. Yang kedua selanjutnya ialah pelaksanaan Allahu Akbar jelas. Allah lebih utama, Allah lebih penting, Allah lebih didahulukan daripada segala-gala yang lain. Jadi dalam perang yang penting ialah Allah. Dalam puasa pun sama, yang penting ialah Allah. Kemudian perang melibatkan disiplin yang tinggi, melibatkan kesabaran, melibatkan disiplin yang tinggi untuk mencapai kemenangan. Dalam Ramadan sama, disiplin yang tinggi dan kesabaran yang tinggi untuk mencapai kemenangan yang terdapat ataupun yang telah ditawarkan dalam Ramadan. Itu di antara persamaan di antara perang dengan Ramadan, terutamanya dari sudut latihan. Perang melibatkan suatu latihan, terutama sebelum, dan Ramadan adalah latihan supaya orang Islam tahan menghadapi cabaran, tahan menghadapi ujian. Jadi ketahanan ini terdapat dalam perang dan terdapat dalam Ramadan. Kalau tak tahan, sebab itu kalau tak tahan, orang akan menyerah. Sebab itu dalam ayat-ayat berkait dengan perang, ayat Quran berkait dengan perang ataupun hadis yang berkait dengan perang, banyak ditekan dari sudut as-sabat, as-sabru, as-sabat, tegak. Jangan sekali-kali lari, jangan sekali-kali cuba mundur ke belakang, tapi as-sabat, tegak, terus mara ke depan dengan sabar. Dan dalam Ramadan pun sama, terus mara ke depan untuk mencapai matlamat puasa, jangan mundur ke belakang. Itu di antara sebab kenapa perang diletakkan pada bulan Ramadan, iaitu perang pertama sebagaimana kita maklum. Yang kedua, mengenai strategi. Dalam Quran, dalam hadis tidak banyak menceritakan tentang strategi. Jadi dengan sebab itu orang Islam pun rasa tak berapa perlu strategi ni, sebab tidak disebut secara jelas. Kalau kita baca sirah pun tidak disebut strateginya macam ni secara jelas. Dengan sebab itu orang rasa strategi tidak diperlukan. Tapi cuba kita lihat bahawa di antara sifat yang wajib pada Nabi dan Rasul ada 4: sidik, tabligh, amanah, fatanah. Itu yang terakhir itu kadang-kadang kita tak berapa pandang. Yang keempat, fatanah artinya kebijaksanaan dan kecerdikan. Strategi banyak berkait dengan kebijaksanaan dan kecerdikan. Setiap orang Islam hendaklah bersifat dengan keempat-empat sifat ini, termasuklah fatanah, iaitu cerdik dan bijak dalam mengatur langkah, menyusun jadual dan kita kata melakukan sesuatu supaya apa yang dilakukan itu akan mendapat kejayaan yang sebaiknya. Soalnya sekarang, kalau kita mengkaji perjalanan Nabi SAW daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu keadaan kepada satu keadaan, kita nampak bahawa perjalanan Nabi SAW penuh dengan strategi. Ambil contoh yang rapat sudah, yang dekat sudah. Kenapa Nabi SAW meminta supaya Ali bin Abu Talib mengganti di tempat tidurnya untuk baginda keluar semasa untuk berhijrah ataupun semasa untuk pergi ke rumah Abu Bakar. Kalau tak ganti, apa salahnya? Takkah Nabi SAW dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh malaikat sebagai utusan Allah untuk melindungi Nabi SAW? Kenapa perlu Ali bin Abi Talib ganti baginda di tempat tidurnya? Keluar sajalah. Kemudian kenapa Nabi SAW
pergi bersembunyi di Gua Sur 3 malam. Terus sajalah ke Madinah. Gua Sur itu ialah arah yang membelakangi Madinah, arah yang lebih jauh. Kalau dalam konteks kita di sini daripada Nilam Puri nak pergi Kota Baru, kenapa pergi ke arah Kuala Kerai dulu? Terus ke Kota Baru. Lebih cepat, lebih dekat. Kenapa ke arah Kuala Kerai? Jauh, lambat. Ada sesuatu yang telah diatur oleh Nabi SAW. Kemudian dalam buku saya, ini strategi dakwah Nabi SAW, strategi dakwah dalam sirah Nabi SAW. Ada 4 ekor unta. 4 ekor unta di sini gambar, kecil-kecil. Kenapa 4? Sedangkan Nabi SAW semasa dicari oleh musyrikin Mekah, tersebar bahawa Nabi telah keluar daripada rumahnya, kemudian menuju ke Madinah, menaiki 2 ekor unta, iaitu dinaiki oleh, bagi orang musyrikin Mekah dia kata Muhammad, dinaiki oleh Muhammad 1 ekor, dinaiki oleh Abu Bakar 1 ekor unta. Jadi dalam persepsi, dalam pemikiran masyarakat Mekah untuk mencari Nabi SAW dan Abu Bakar adalah mencari 2 ekor unta. Dan di padang pasir ada sesetengah tempat yang jaraknya begitu jauh, boleh dilihat. Dalam jarak yang jauh boleh dilihat, sebab dia tidak ada pokok, tidak ada apa, hanya gunung ganang saja boleh melindungi. Jadi kalaulah masyarakat Mekah yang sedang mencari-cari Nabi SAW untuk membunuhnya, untuk menangkapnya, nampak 4 ekor unta, maka dia tidak akan beri perhatian, sebab 4 ekor bukan Muhammad dan Abu Bakar. Tetapi Nabi SAW menaiki 4 ekor unta. Dengan sebab itu orang musyrikin nampak jauh, itu 4, bukan. Yang kita cari hanya 2. Biasalah kalau kita berjanji, orang tak kenal, janji pakai baju merah. Tidak, satu tempat jam 10 saya datang baju merah, maka kita hanya beri fokus kepada baju merah. Baju hijau, biru, kita tak fokus. Jadi ini pun di antara susunan atur yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk mengeliru. Diletakkan Ali di tempat tidurnya untuk mengeliru. Dia berpindah, baginda SAW berpindah ke Gua Sur untuk mengeliru, dan baginda menaiki 4 ekor unta bersama dengan sahabat-sahabatnya, ialah untuk memberi pengeliruan kepada musuh. Begitulah seterusnya. Walaupun kalau kita membaca Quran, baca hadis, tidak disebut secara jelas ini strateginya macam ni. Cuma kalau kita melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, jelas menunjukkan Nabi adalah sangat cerdik. Nabi SAW sangat bijak, sebagaimana sifat baginda ialah fatanah tadi. Baik, yang ketiganya ialah hijrah ke Madinah. Ini mukaddimah sedikit sebelum kita pergi. Persoalannya, kenapa Nabi SAW melakukan hijrah ke Madinah? Kenapa tak kekal saja di Mekah? Dia, kalau kita melihat kepada sirah Nabi SAW, Mekah telah tidak dapat menerima Nabi SAW pada ketika itu. Artinya laluan Nabi dalam usaha dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat yang telah beriman pada ketika itu, laluan Mekah tertutup. Maka Nabi SAW, oleh kerana tabiat dakwah terus berjalan, dia tak boleh terhenti. Sekali dilakukan terus berjalan, tak boleh berhenti, tak boleh berhenti, tak boleh dihentikan. Maka kalau tertutup laluan di Mekah, jalan di Mekah tertutup, maka perlu diusahakan jalan lain supaya gerakan dakwah akan terus berkembang. Nabi SAW balik daripada Taif setelah tidak diterima oleh orang Taif. Sebagaimana kita maklum, tak boleh masuk ke Mekah, tak boleh masuk.
sehingga baginda perlu mendapat perlindungan. Diutus untuk orang pertama, tak sanggup memberi perlindungan. Diutus untuk orang kedua, tak sanggup untuk memberi perlindungan kepada orang ketiga, iaitu Mut'im bin Adi. Lalu Mut'im bin Adi sanggup dengan pedangnya terhunus mengisytiharkan di Mekah bahawa saya melindungi Muhammad, walaupun Mut'im pada ketika itu belum Islam. Saya melindungi Muhammad. Dan keluarga Mut'im telah memberitahu di antara mereka berpakat, kita, keluarga kita sanggup melindungi Muhammad. Itu sekali barulah Nabi SAW boleh masuk ke Mekah. Dan akhir sekali Nabi SAW terpaksa hijrah ke Madinah, sebab Madinah di antaranya bumi yang sangat subur untuk dakwah Islam. Tak sampai 2 tahun Islam telah dikenali di Madinah, walaupun pada ketika itu Nabi SAW belum lagi berhijrah ke Madinah. Jadi kita nampak Nabi SAW membuka laluan baru di Madinah, sebab keadaan di Mekah tidak mengizinkan untuk baginda SAW meneruskan dakwah Islamnya, sehingga di Mekah sebagaimana kita maklum diisytiharkan Nabi SAW dibunuh. Nabi SAW patut atau mesti dibunuh. Maka berpindahlah ke Madinah. Setelah berada di Madinah, ada 3 tindakan segera. Sekarang Nabi SAW sampai ke Madinah dengan susah payahnya bersama sahabatnya sebelum itu berpindah, sebelum Nabi dan ketika Nabi, dan juga selepas Nabi. Dengan susah payah mereka berpindah. Hijrah bukan suatu perkara yang mudah, tapi sangat payah, yang menunjukkan inilah nilai keimanan yang telah ditunjukkan oleh para sahabat pada ketika itu. Apabila sampai di Madinah, apa yang harus dilakukan? Nabi SAW berfikir, merancang apa yang perlu dilakukan di Madinah sebagai suatu tempat baru dalam perkembangan dakwah. Apa yang harus dilakukan? Ada 3. Dia panggil 3 tindakan segera. Sebagaimana kita maklum, yang ketiga-tiga ni tujuan untuk menyatukan. Perpaduan, kesatuan sangat penting, terutamanya pada ketika itu. Bumi baru bagi Nabi SAW. Yang pertama, membina persamaan hala tuju, supaya masing-masing orang Islam terutamanya menuju kepada hala tuju yang sama. Pembinaan hala tuju, dan ia tempat yang utamanya ialah di masjid. Pembinaan hala tuju melalui solat, melalui ilmu dan sebagainya. Membina hala tuju ini yang tempat di masjid. Nabi SAW mendirikan masjid sebagaimana kita maklum. Yang kedua, kesatuan dalaman di kalangan orang Islam. Maka dilakukan al-mu'akhad, persaudaraan antara muhajirin dengan ansar, dan kesatuan yang menghuni Madinah dan persekitarannya, iaitu dengan mengadakan sahifah. Kata orang, sahifah ini perlembagaan Islam yang pertama. Peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap penghuni di Madinah, sama ada orang Islam dan orang bukan Islam. Jadi 3 tindakan segera untuk menyatu, supaya masyarakat Madinah berada dalam satu kesatuan bagi menghadapi ancaman-ancaman selanjutnya. Kemudian Nabi SAW bertindak mengisi masyarakat Madinah. Nabi SAW cuba melakukan pengisian kepada masyarakat Madinah
Yang pertama, pengisian ilmu, membangun ilmu. Maka di sinilah mula diwajibkan menuntut, belajar dan sebagainya. Belajar diberi suatu galakan yang sangat utama dengan ganjaran yang tinggi, dan orang yang keluar kerana menuntut ilmu syahid kalau menghadapi masalah di pertengahan pengajian mereka. Pembinaan akhlak ataupun pengisian akhlak yang keduanya, dan bukan semua akhlak diisi, sebab akhlak itu satu benda yang sangat luas, satu hal yang sangat luas. Apa akhlak yang sangat diperlukan pada ketika itu? Yang sangat diperlukan ialah perasaan persamaan antara orang Islam. Itu sangat perlu, sebab untuk hidup bersama. Masyarakat Madinah kalau tidak diisi betul-betul, dia akan menjadi masyarakat yang kencang, sebab antara golongan tempatan dengan golongan pendatang. Kalau Malaysia ni istilah pendatang haram, kalau tak kena disusun maka dia boleh membawa kepada masalah. Golongan kaya berada dengan golongan yang miskin, terutamanya muhajirin yang banyak berpindah ke Madinah dengan selai pinggan. Tak ada apa yang dibawa. Kalau tidak disusun betul-betul, maka dia boleh membawa masalah yang besar kepada masyarakat Madinah yang baru dibina, dibentuk oleh Nabi SAW. Maka diisi dengan akhlak. Pengisian ataupun bangun akhlak yang utamanya ialah persamaan, persaudaraan. Yang keduanya ialah keberanian. Akhlak berani. Berani menghadapi cabaran, berani berhadapan dengan untuk menegakkan kebenaran adalah satu daripada akhlak yang mulia dalam Islam. Oleh kerana keperluan pada ketika itu ialah keberanian bagi menghadapi cabaran, terutama cabaran daripada masyarakat bukan Islam, maka akhlak ini diisi sepenuhnya persaudaraan dan keberanian. Jadi kemudian yang ketiganya, pengisian masyarakat baru di Madinah ini ialah penghidupan, pencarian rezeki, ataupun dalam istilah kita pembangunan ekonomi, terutamanya untuk mengimbangi antara paling kurang dua masyarakat yang jauh beza, antara yang berada, anak tempatan terutamanya, dan di antara yang sangat tidak berada. Jadi untuk mengimbangi supaya seimbang sedikit, maka perlu dibina suatu pengisian ekonomi yang cepat supaya imbangan ini boleh selesai dalam masa yang dekat. Maka dikeluarkan perintah, kemudian galakkan supaya orang Islam melakukan usaha dalam pengembangan ekonomi masing-masing. Itu 3 pengisian yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah sahaja sampai ke ke Madinah. Baik. Selanjutnya, Nabi SAW sangat faham bahawa satu masa yang amat dekat masyarakat Mekah terutamanya akan memerangi Nabi SAW, membuat tindakan yang bukan setakat untuk membunuh baginda, tetapi juga untuk melenyapkan gerakan Nabi SAW yang kita nama gerakan dakwah. Jadi dengan sebab itu, apa yang harus dilakukan? Dia masyarakat jahiliyah ini, masyarakat Nabi SAW faham serangan secara terbuka akan dihadapi oleh baginda dan orang Islam di Madinah, terutamanya daripada golongan musyrikin di Mekah. Sangat faham, cuma tunggu ketika sahaja. Kenapa? Sebab ada 2 sebab. Yang pertama, masyarakat Arab, terutamanya orang Mekah, dia peperangan ni satu perkara yang seolah-olah satu kesukaan. Peperangan, perbalahan di antara kabilah, di antara puak, di antara kumpulan,
satu kesukaan, satu hobi. Sikit berkelahi, berbalah, berperang. Sikit berkelahi, berbalah, berperang. Itu kesukaan. Jadi dengan sebab itu, serangan yang akan diterima oleh Nabi dalam bentuk perang terbuka memang sangat dirasai. Yang kedua pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam hasrat orang Mekah. Sebagaimana kita telah sebut tadi, hasrat orang Mekah memang sangat berhasrat untuk menghapuskan gerakan dakwah, terutamanya menghapuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sebut tadi, Nabi telah dikeluarkan hukum bunuh oleh masyarakat Mekah. Jadi dengan sebab itu, dalam masa yang tidak lama saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam faham bahawa orang Islam di Madinah akan diisytiharkan perang secara terbuka. Dengan sebab itu, apa yang harus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi cabaran ini, untuk menghadapi masalah ini, perang secara terbuka perlu dipersiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam secara secepat mungkin. Kalau terlewat, maka masalah besar akan terpaksa dihadapi. Jadi dengan sebab itu, di sebalik perancangan yang telah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melakukan usaha untuk memperkuatkan angkatannya bagi menghadapi cabaran seperti tadi. Cuba kita tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi semasa berpindah ke Madinah, terutama pada peringkat permulaan, tak dapat tidur dengan baik sebab ada suatu perasaan bimbang dan takut. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun seorang Nabi, Rasul, tapi sifat manusianya ada. Takut, tak dapat tidur. Itu diceritakan oleh Aisyah sendiri. Pada suatu malam, Aisyah kata, Nabi menyebut-nyebut, kalaulah ada seorang Islam yang soleh dapat menemani aku, alangkah baiknya. Maka pada ketika itu dia mendengar suatu bunyi pedang terhunus. Rupa-rupa pedang ni kalau dihunus dengan cepat, dengan kuat, libat kuat, dia berbunyi suaranya. Maka Nabi terus bertanya, siapa itu? Maka keluarlah siapa? Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'id bin Abi Waqqas keluar, jumpa, datang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bertanya, wahai Sa'id, kenapa kamu datang pada malam begini? Kata Sa'id bin Abi Waqqas, aku bimbang tentang keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas kebimbangan itu, aku pun datang untuk mengawalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa atas keperinan hati itu, dan kata Aisyah, Nabi pun masuk tidur dengan adanya kawalan itu. Itu keadaan. Artinya di sini, kebimbangan itu bahawa pada bila-bila masa pun orang Mekah akan datang untuk melenyapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada secara kecil, angkatan yang kecil, ataupun angkatan yang besar. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi keadaan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba membina kekuatan diri dan melemahkan kekuatan musuh. Kalau kita nak menang, biasa, sama ada dalam perang ataupun dalam pertarungan parti pun sama. Membina kekuatan diri, kekuatan kumpulan, dan melemahkan kekuatan musuh. Sebab kalau pihak kita lebih kuat, maka akan menang, insya-Allah. Itu kebiasaan. Kalau pihak kita lebih lemah, maka kalah. Itu
peraturan biasanya. Jadi kalau musuh lebih kuat, sama ada kita nak lebih kuat sehingga lebih tinggi kedudukan kekuatan daripada musuh, ataupun kalau musuh lebih kuat, kita lemahkan musuh sehingga musuh lebih rendah daripada kita. Dia ada dua cara, membina kekuatan kita dan melemahkan kekuatan musuh. Jadi kalau kekuatan kita lebih, maka insya-Allah biasanya itu kemenangan akan dapat dicapai. Jadi Nabi SAW kekuatan diri dengan bentuk kesabaran dan dalam bentuk disiplin hidup tadi, dalam bentuk mendapat ganjaran yang tinggi daripada Allah SWT, supaya orang Islam tu bersedia. Dan latihan ini memang dilakukan oleh Nabi SAW daripada Mekah dulu lagi, sehingga orang Islam sanggup berhijrah walau apa masalah yang terpaksa ditempuh, sanggup berhijrah. Kalau kita kata, ahli sejarah kata, kalau dipotong dua pun, satunya dipotong dua, satunya berhijrah ke Madinah, satu lagi dipegang oleh orang Mekah, berada di Mekah, maka yang sebelah lagi pun akan terus berhijrah kalau boleh hidup melalui potong dua tadi. Jadi Nabi SAW yang pertama melihat bahawa yang kita sebut syariah sebelum ini, syariah ini ialah operasi ketenteraan ataupun latihan ketenteraan sebelum dilakukan peperangan sebenar. Maka perlu dibuat suatu latihan, suatu operasi. Jadi syariah ini, peranan syariah ialah untuk latihan. Yang kedua, peranan syariah juga satu pasukan dalam jumlah yang tertentu yang membuat peninjauan latihan ketenteraan. Itu syariah. Yang pertama sebagai suatu latihan, yang kedua membuka laluan dengan perjanjian di perjalanan. Sebab kalaulah perjalanan daripada Madinah ke Mekah, kalau tidak dibuka laluan, ini bahaya. Nanti akan disekat oleh penduduk-penduduk perkampungan-perkampungan yang ada bertebaran di pertengahan laluan itu. Maka perlu dibuat suatu perjanjian antara orang Islam, tentera Islam, dan anak-anak tempatan yang berada bertaburan di perkampungan untuk lalu. Itu dia panggil tahaluf di antaranya. Tahaluf dalam peperangan. Apa ini? Membuka laluan yang kedua. Yang ketiganya, syariah, peranan syariah ini ialah untuk penunjulan kekuatan. Bahawa orang Islam sekarang ini telah wujud satu kumpulan yang kuat. Telah terbentuk suatu kumpulan yang kuat yang dapat dilihat oleh sesiapa saja nak melihat melalui syariah ini, suatu latihan ini. Dan ini memberi suatu amaran terutamanya kepada orang Mekah, bahawa walaupun Nabi SAW dan gerakan Islam ni diganyang, ditindas, banyak perkara, diberi masalah, diazab, diapa sekalipun, tapi tetap hidup, tetap boleh hidup, tak mati, sehingga dapat dilihat sekarang ini bagaimana keadaan mereka. Telah telah membentuk suatu pasukan, walaupun satu jumlah yang agak tidak ramai, hanya lebih kurang. Kadang-kala syariah ini banyak berlaku, latihan ini banyak berlaku, kadang-kala ada 30 orang saja, kadang-kala sampai 100 orang, kadang-kala 60 orang dan sebagainya. Tapi telah berbentuk suatu angkatan, memberi suatu amaran kepada orang-orang Mekah terutamanya, bahawa walaupun Islam ini telah diusahakan supaya hancur, tetapi tetap hidup. Dan jangan main-main dengan gerakan Islam pada masa Nabi SAW. Dia tetap hidup. Itu memberi suatu amaran syariah ini, supaya orang Mekah terutamanya faham tentang gerakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan
orang-orang yang beriman pada ketika itu. Itu membina kekuatan dengan latihan seperti itu. Dibina kekuatan melalui puasa, dibina kekuatan melalui latihan, dan dibina kekuatan melalui ganjaran-ganjaran banyak yang akan dikurniakan kepada golongan yang berhadapan dengan musuh. Dan sesiapa yang mati syahid, maka kematian itu adalah setinggi-tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, melemahkan kekuatan musuh. Dia tak boleh musuh itu kuat, tak boleh. Perlu musuh dilemahkan. Dan kita boleh lihat bagaimana pilihan raya yang ke-13, pilihan raya umum yang ke-13, masing-masing pasukan, masing-masing kumpulan, masing-masing parti untuk melemahkan pihak parti musuh dan memperkuatkan parti sendiri. Dan itu biasa dalam pertarungan. Itu di antara strategi dalam pertarungan. Kekuatan musuh perlu dilemahkan. Di antaranya, sekarang satu kabilah sebagaimana kita maklum daripada Syam nak balik ke Mekah membawa suatu dagangan yang besar. Kabilah ini kabilah perniagaan, tidak boleh sampai. Jangan dibiarkan sampai ke Mekah. Sebab kalau dibiarkan sampai ke Mekah, bahaya. Boleh memberi suatu bekalan yang sangat banyak kepada orang Mekah yang sekian lama berhasrat untuk memerangi Nabi SAW dan tentera Islam dan orang-orang Islam. Tak boleh. Jadi kalau kita nak berlawan, janganlah kita bagi makan kepada musuh kenyang-kenyang, rehat, lepas tu okey kita berlawan. Kalau nak tumbuk dia, tumbuk ketika dia tidur ke apa ke, ketika dia lemah. Itu jangan, dia tak boleh kita orang panggil jujur begitu dalam peperangan. Tak boleh. Maka kekuatan ini perlu disekat supaya tidak menambahkan lagi kekuatan. Dagangan ini perlu disekat supaya tidak menambah kekuatan orang Mekah. Maka dia itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang kita maklum, Nabi sengaja supaya orang Mekah naik marah. Sebab manusia ni kalau dia marah, dia akan bertindak secara sembrono. Kalau kemarahannya begitu kuat, begitu melonjak, habis perancangan asal, habis. Sehingga akhir sekali, lepas dia bertindak kerana kemarahan tadi, dia rasa menyesal pula saya kerana buat begitu. Itu biasa, tidak? Biasa. Kenapa? Masa tu dia tak nampak benda yang benar, dia tak nampak benda yang sepatutnya. Jadi Nabi SAW sangat berhasrat supaya orang Mekah naik marah dengan setinggi-tingginya, supaya segala perancangan yang diatur dalam strategi perang lenyap, hilang. Dan ini boleh memberi kemenangan kepada Nabi SAW. Ini dalam konteks melemahkan kekuatan musuh. Terutamanya sebab Nabi sedar bahawa orang Islam masih kecil, terutama dari sudut jumlah bilangan. Orang Islam masih lemah, terutama dari sudut kelengkapan perang. Nak banding dengan kekuatan orang musyrikin Mekah, jauh, sangat jauh. Kelengkapan perangnya begitu canggihlah pada ketika itu. Kemudian yang keduanya, bilangan jumlah tenteranya sangat ramai berbanding dengan orang Islam di Mekah. Maka tak boleh lawan. Jadi atas sebab itu Nabi cuba mengatur langkah-langkah supaya keseimbangan itu dapat dirasai ataupun dapat diwujudkan. Sebab Nabi, jangan lupa, adalah seorang yang sangat fatanah, cerdik, bijaksana dalam mengatur langkah dan menyusun jadual dalam sesuatu tindakan. Baik, supaya naik marah, supaya orang Mekah keluar berperang tanpa strategi asal, strategi yang dibina di atas kemarahan, dan supaya orang Mekah
membuat tindakan yang mendadak, yang serta-merta sehingga membawa kacau, perbalahan dan perpecahan di kalangan orang musyrikin Mekah untuk keluar berperang. Itu target Nabi SAW yang boleh kita baca melalui sirah perjalanannya. Baik, kita nampak kita lihat bagaimana Nabi SAW. Saya pun dikejar oleh masa, sebenarnya dah habis ni. Kita pergi secara cepat. Intipan, Nabi mengintip. Dia tak pergi keluar berperang, keluar kemudian pergi secara begitu. Tak. Nabi tidak buat kerja macam tu. Nabi melakukan penyusunannya secara teratur. Kita intip dulu. Kita mesti tahu bagaimana keadaan musyrikin, tentera-tentera musyrikin Mekah, di mana berada, berapa jumlah bilangan, siapa yang ada dalam angkatan itu. Perlu diketahui maklumat ini, perlu detail satu persatu. Nabi SAW keluar setelah orang Islam keluar dengan tenteranya pada peringkat permulaan menuju ke Badar, dan tentera musuh juga telah lama keluar menuju ke Madinah daripada musyrikin Mekah. Nabi SAW membuat intipan tentera di mana nak tahu di mana tentera musuh berada. Tentera musyrikin Mekah berada di mana? Nak pergi kan bertembung tengah jalan dengan keadaan tak bersiap sedia, macam mana? Itu bahaya. Di mana berada? Maka Nabi SAW dan Abu Bakar membuat suatu intipan, berjumpa dengan seorang tua di sebuah kampung. Tanya orang tua itu. Orang tua itu cerdik juga. Awak berdua ni, kamu berdua dari mana? Kata Nabi SAW, bagi tahulah dulu di mana orang Mekah sedang berada, lepas tu kami bagi tahulah kami dari mana. Maka orang tua itu pun percaya. Dia kata, kalau mengikut perkiraan kami di sini, yang kami dengar berita, orang daripada Madinah sampai di sini. Nabi pun faham, betul. Orang Madinah sampai di sini dan orang Mekah sampai di sini. Nabi pun faham, sebab orang Madinah sampai di sini, betul. Orang Mekah sampai di sini pun, betul lah. Maka orang tua itu berkata, saya telah bagi tahu tentang apa yang diminta. Maka bagi tahulah kepada saya, awak ni dari mana, siapa? Nabi kata, nahnu minal ma', kami daripada air. Terus tinggal. Jadi dari satu sudut Nabi, dari satu sudut Nabi SAW mungkin janji dah tak? Tapi betul. Awak dari mana? Kamu berdua dari mana? Maka jawab Nabi, kami daripada air. Dan terus tinggal tempat itu. Orang tua itu terengang-engang. Betul juga tak? Nahnu minal ma'. Sebab dalam perang berita-berita macam ni tak boleh disebar begitu. Entah orang tua ni siapa, tak tahu. Dapat upah. Mungkin orang musyrikin Mekah pun datang tanya dia. Maka beri suatu ganjaran yang besar, lebih besar, ataupun contoh beri ganjaran besar 1-2 ekor unta ke, dia akan bagi tahulah. Kalau Nabi SAW bagi tahu tentang di mana orang Madinah berada. Jadi Nabi tak bagi tahu, tutup, ini rahsia, ini strategi dalam perang, tak boleh diberitahu. Kemudian apa itu, Nabi SAW mengutus beberapa orang sahabat nak tahu jumlah berapa orang Mekah. Sebagaimana kita maklum, jumpa dengan seorang kanak-kanak sedang mengambil air untuk dibawa kepada satu tempat. Maka ditanya kanak-kanak ini, siapa, air nak dibawa ke mana? Dia upah kanak-kanak, rupanya tentera musyrikin Mekah. Dia kanak-kanak pun bagi tahu, sebab kanak-kanak ni dia tak simpan sangat rahsia.
bagi tahu, maka kanak-kanak itu dicolek lah, begitulah, dibawa kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pun bertanya beberapa perkara, di antaranya jumlah, iaitulah timbulnya saya tak tahu jumlah berapa, tapi Nabi tanya berapa ekor unta sembelihan, itulah di antara 9 ke 10 sari, berarti di antara 900 ke, sebab satu ekor tu boleh dimakan oleh 90 ataupun 100 orang, timbullah itu jumlah. Kemudian siapa yang ada dalam pasukan itu, kanak-kanak itu bagi tahu orang ni. Sekarang Nabi SAW mendapat maklumat yang penting dalam tentera musuh yang berada di suatu tempat. Itu maklumat yang perlu diketahui dalam sesuatu peperangan. Kemudian keputusan, 1 minit lagi atau 2 minit. Keputusan tidak membenarkan penyertaan orang yang tidak dikenali. Ada seorang yang minta nak menyertai orang bukan Islam di pertengahan jalan. Nabi kata tak usah, kami tak akan menerima bantuan daripada orang musyrik. Nabi kata, sebab dalam peperangan entah siapa, ini boleh membawa masalah, entah baik entah tidak. Jadi kalau benda yang kabur begitu, tak boleh. Kalau nak lompat parti pun kena tengok dulu betul ke nak melompat, ataupun nak cari beberapa perkara, nak buat menimbulkan huru-hara dalam parti. Nabi SAW merusakkan, berada di tempat yang strategi dari sudut bekalan air, dan merusakkan beberapa takungan air, sumber air. Dalam perang tak boleh melakukan itu ini, tak boleh merusakkan tumbuhan, tak boleh merusakkan tempat-tempat yang mengeluarkan air dan sebagainya. Tapi itu pesan Nabi. Tapi dalam konteks strategi lain. Sehingga Nabi sendiri pun, tentera Islam merusakkan banyak pokok. Kenapa? Sekali larang, sekali dia sendiri buat. Macam mana? Itu tengok kepada keadaan. Di sini pun sama, sebab perkara tempat-tempat yang boleh membawa keuntungan kepada musuh perlu dihapus, perlu dirosak, termasuklah takungan air dan sebagainya, biar musuh berperang sebentar kemudian menghadapi masalah bekalan. Nabi SAW meniupkan semangat juang yang tinggi, memberi semangat sehingga orang Islam sanggup untuk mati syahid. Dan orang yang mula-mula, Nabi SAW apabila diminta pasukan berperang, keluar 3 orang daripada dia cara perang masa tu macam tu, keluar dulu 3 orang. Nabi SAW pun bagi tahu, kami lawan dengan 3 orang daripada Ansar, orang Mekah tak kenal. Kita tidak nak orang Ansar daripada Madinah, kita nak orang Mekah, orang berasal daripada Mekah, keturunan kita sendiri, kami sendiri. Nabi SAW pada peringkat permulaan dikemukakan 3 orang daripada orang Ansar untuk bertarung pada permulaan, kerana Nabi nak tengok bagaimana strategi perang, cara dia orang tumbuk, cara dia orang tikam, cara dia orang melompat, untuk yang lain bersiap sedia membaca perlawanan dulu. Lalu tidak diterima, Nabi SAW pun memberi orang yang sebenarnya, iaitu apa yang dibawa oleh Nabi ialah Ubaidah, Hamzah dan Ali, 3 orang. Ini hebat, ini pukul mati. Kalau main bola, kalau kita boleh sumbat yang mula-mula gol mula, itu sumbatlah, jangan duk tunggu-tunggu. Dia boleh menurunkan semangat. Apabila 3 ini keluar, sebelah sana dah gerung. Sebab dalam masyarakat Mekah dahulu, mereka mengenali ketiga-tiga ini. Seorang yang kuat memang. Nabi SAW sengaja menurunkan yang kuat pada peringkat permulaan, Ubaidah, Hamzah, Ali, sehingga bagi Hamzah mudah saja nak mengalahkan musuhnya, bagi Ali mudah saja, cuma bagi Ubaidah dia tertikam, yang akhirnya dia meninggal dalam perjalanan balik ke Madinah, tapi bukan dalam peperangan itu. Jadi dengan sebab itu, atas
penyusunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang ini yang kita sebut strategi perang untuk berhadapan dengan musuh, sehingga musuh yang begitu ramai hanya tinggal sebenarnya lebih sedikit daripada tentera Islam yang berjumlah 313 orang. Lebih sedikit. Artinya tentera Islam lebih ramai dari sudut kita kata perpaduan, dan dari sudut semangat, dan dari sudut kekuatan penyusunan strategi itu. Inilah perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Nabi SAW sehingga perang Badar berpihak kepada Nabi SAW, dan ini naik suatu imej yang sangat tinggi bagi orang Islam, terutamanya bahawa Islam itu akan terus berkembang walau sebanyak mana pun halangan yang terpaksa ditempuh. Jadi artinya di sini bahawa kalau kita bekerja untuk Islam, kita tidak boleh lakukan dengan hanya suatu kerja biasa tanpa dilihat kepada suatu penyusunan strategi yang jelas. Apalagi kalau kerja-kerja Islam itu satu kerja yang besar, perlu lebih besar, perlu lebih lengkap dan rapi strategi yang perlu disusun, walaupun dalam ayat, dalam hadis tidak disebut secara jelas mengenai strategi. Cuma boleh kita faham daripada susun atur dan kelakuan yang dilakukan oleh Nabi SAW, bahawa Nabi yang bersifat dengan cerdik dan bijaksana itu telah mengaturkan langkah yang sesuai dalam semua tindak tanduknya yang perlu diambil panduan oleh setiap orang Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.